Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Bidang bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Okey, kita dah sampai ke peringkat semi-final Piala Malaysia 2022. 4 pasukan akan menentukan nasib diorang sama ada layak ke tak ke final Piala Malaysia ni. So, macam biasa aku nak recap match semi-final. Kita mulakan dengan match di antara Sabah bertemu dengan JDT yang berlangsung di Likas. Sabah ni macam aku bagi tahu sebelum-sebelum ni, diorang struggle dalam kempen Piala Malaysia ni. 7 ke 8 main player diorang tak dapat diturunkan. Bertemu pula dengan JDT yang memang tak ada masalah dengan player sebab squad depth diorang memang dah mantap. Itu yang nampak macam Sabah ni try apply tactical delay game. Nak throw in pun santai-santai je, lengah-lengah je. Sambil-sambil tu diorang main agak agresif juga. Try nak main psikologi nak provoke player-player JDT. Tapi aku tengok kebanyakannya macam player Sabah sendiri yang koyak. Time Arif Aiman berjaya score first goal JDT, Ong King Swee bengang. Dia cakap gol tu sebenarnya offside sebab laluan bola tu ada Bergson yang menghalang. Tapi ref still bagi gol sebab Bergson tak ganggu pun. Start ni match dah mula panas. Pressure dekat luar padang terbawa-bawa sampai ke dalam padang. Kali ni Badrul Effendi bertombong pula dengan Leandro. Nampak betul Badrul tu koyak. Member lain dah risau sebab dia ada satu yellow card. Nasib baik referee tak keluarkan second yellow sebab time ni first half pun tak habis lagi. Lepas tu Damian Lim, goalkeeper Sabah pula nampak emotional. Dia argue cakap Arif Aiman sengaja nak pijak dia. Budak Arif Aiman ni budak-budak baik je kot. Takkanlah dia nak buat perangai macam tu. Nampak Arif Aiman ni nak minta maaf, tapi Damian Lim ni fikir koyak dia ya. Dia pergi tolaknya member tu. Player-player JDT ni memang pantang kalau dapat peluang macam tu. Diorang ni memang fragile dalam kotak penalti. Itu yang bila kena tolak badan, tapi Arif Aiman ni pegang muka. Macam tak ada kena-mengena kan. Tolak badan tapi muka pula yang sakit. Sekali lagi, pertembungan player JDT dan Sabah. Kali ni pertembungan di antara player muda JDT dan ex-player JDT which is Otai dalam Liga Malaysia, iaitu Feroz dan Amri Yahya. Feroz memang sliding tackle yang deserve kad kuning. Tapi yang aku tak fahamnya kenapa si Amri Yahya ni nak menggelupur. Nasib baik Corbin Ong tolong tenangkan keadaan. Gaya dah macam Tok Bomo keluarkan jin dalam badan. Time JDT dapat penalti ni, ini memang momen yang menjadi perhatian semua orang dalam match ni. Korang tengok sendirilah Amri buat apa tu. Ada orang cakap dia menari twist, ada yang cakap dia berkebun. Sudahnya dia dapat yellow card. Itu yang Amri lagi bengang, lagi menggelupur member tu. Mungkin dia cakap bagi je lah kad dekat semua orang, baru referee puas hati. Tapi keputusan penalti yang dibuat oleh referee ni memang boleh dipersoalkan sebenarnya. Bergson tu memang nampak dah offside. Lepas tu player Sabah body Bergson sikit je. Itu pun referee nak bagi penalti. Nasib baik penalti Bergson tu tak masuk. Bukan main seronok Amri time ni. Lepas Damian Lim save penalti tu, nampak semangat player Sabah ni berkobar-kobar. Diorang lagi berani nak attack JDT. JDT pun nampak kekok sikit main dekat stadium Likas ni. Orang dah biasa main atas rumput kapet. Sekali-sekala kena main dekat rumput level kerbau berkubang ni, payah sikit lah. Minit ke 73, kali ni sekali lagi referee buat keputusan yang agak meragukan. Nampak Feroz tackle bersih kot. Member pun confident je lepas buat tackle tu. Tapi alih-alih referee bagi second yellow kat budak ni. Tak pasal-pasal JDT terpaksa main dengan 10 orang dengan baki match lebih kurang 20 minit lagi. Cuma aku salute jugalah dekat budak Feroz ni. Walaupun berdarah muda tapi dia tetap cool je, tetap tenang. Dapat kad merah pun tak protes lama-lama. Dia terus terima kenyataan, terus keluar padang. Time case bertembung dengan Waqam tadi. Waqam dah buka langkah dah nak ajak bergaduh, tapi dia relax je, tak balas. Kalau perangai dan attitude dia macam ni, ada peluang nak pergi jauh. Punyalah ganas match ni. 11 yellow card dikeluarkan oleh referee. 7 untuk camp Sabah dan 4 untuk player JDT dan 1 red card juga dikeluarkan. So 1 gol je bekalan yang dibawa oleh JDT sebelum match kedua di Stadium Sultan Ibrahim nanti. Match ni kira okey lah, agak menghiburkan lah untuk level semi-final. Cuma spoil sikit lah dekat referee tu. Okey, seterusnya second match, Selangor bertemu dengan Terengganu.
Kedua-dua tim ni tengah dalam momentum yang terbaik orang cakap. Terengganu sekarang ni tengah dalam rekod 9 kemenangan berturut-turut. Selangor pula 8 match tanpa kalah bermula daripada era Tan Cheng Ho. Kedua-dua tim ni juga turun dengan barisan player terbaik diorang sebab player diorang tak ada masalah kecederaan atau penggantungan. Tapi kita dapat tengoklah ada player rotation di camp Terengganu. Selangor pula rehatkan player import diorang iaitu Baha dan Yazan Al-Arab. Kiranya kekuatan dan peluang kedua-dua tim ni seimbang fair and square orang cakap. Cuma adalah satu beza sikit. Dekat camp Terengganu sekarang ni tengah bergolak. Nafuzi Zain katanya tak sambung kontrak dan beberapa player katanya nak angkat kaki. So mungkin motivasi camp Terengganu ni agak down sikit. Dalam match ni Terengganu sebenarnya yang berjaya leading. Cece Kipre skor free kick pada minit ke-19. Aku ingatkan ini just permulaan je untuk Terengganu skor lagi banyak gol sebab Terengganu nampak lebih dominan dalam match ni. Nampak diorang lagi kerap attack pasukan Selangor. Selangor pula main dengan DNA Tan Cheng Ho Kalau kita perhati betul-betul style diorang main sama macam time Tan Cheng Ho manage Malaysia dulu. Diorang sit back dan build up game daripada bawah. Attacking Selangor ni kalau tengok tak adalah berbahaya mana. Tapi bila diorang dapat corner kick, itu yang bahaya dalam match ni. 3 gol Selangor malam ni semua hasil daripada header daripada corner kick. Ini mungkin hasil daripada diorang punya training Takkanlah benda ni nasib-nasib. 3 kali kot skor daripada corner kick. Corner kick yang Mukairi angkat elok je sampai dekat kepala member. Memang berbaloi dia training dapat assist 3 gol. Pape Diakite dan Syahrul Nizam nampak cerai betul lah dalam match ni. Sebaliknya Richmond Angkrah dan Afro perform pula malam ni. 2 gol diorang berjaya sumbangkan. Di bahagian defense Selangor memang nampak 2 player ni solid ada je untuk tutup ruang attacking pasukan Terengganu. Nak cakap Terengganu tak ada luck pun mungkin jugalah. Diorang attack lah macam mana pun memang semua tak jadi So Selangor bawa bekalan yang agak selesa sebelum match kedua di Gong Badak. Rekod 9 match tanpa kalah Terengganu akhirnya dipadamkan oleh Laksmana Tan Cheng Ho. Rasa macam baru je lagi kes fans Selangor maki player diorang. Tapi kali ni nampak fans Selangor betul-betul happy Untuk top scorer, Kepah Sharman masih leading dengan 7 gol. Tak ada penambahan gol kali ni. Cuma Kayon cuba cucuk rapat saing-saing Bergson je dengan 5 gol. Kita tunggu pula nanti match semi-final kedua penentu siapa yang akan layak ke final Piala Malaysia kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.